Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya, Nur Amirul Nur Azmi. Pada mereka yang baru dengan channel saya ni, kebanyakannya channel saya akan berkongsi dengan korang semua tips-tips dan topik berkaitan pertanian. Untuk video kali ini saya akan berkongsi dengan korang semua bagaimana penyakit ataupun virus tanaman boleh merebak dan menghantui para pekebun. Kenapa penyakit ataupun virus boleh tersebar dan ramai yang kurang menyedari bagaimana ia boleh tersebar. Jadi teruskan menonton video ini sehingga ke penghujungnya supaya korang tak akan terlepaslah segala informasi yang saya akan ceritakan tu. Apa itu penyakit tanaman atau apa itu virus? Penyakit tanaman adalah makhluk yang amat seni sehingga kan tak boleh dilihat oleh mata kasar. Ia boleh hidup di dalam sel hidupan seperti tanaman, manusia, haiwan, malah di dalam kulit dan bakteria sekalipun. Sekiranya dijangkiti oleh penyakit ataupun virus adalah amat membinasakan dan ia akan mendatangkan kesan dan kerugian yang besar pada yang mengalaminya. Mengikut pembacaan saya sedikit sebanyak dalam jurnal pertanian, setakat ini masih belum ada negara ataupun yang mengisytiharkan virus ini boleh dimusnahkan atau dirawat melalui ubat racun kimia atau sebagainya. Virus ini mampu menyerang pelbagai tanaman, tidak kira tanam di tanah, fertigasi, hidroponik dan sebagainya. Tetapi ia boleh dibendung dan dikawal penularannya dengan sistem amalan pertanian yang baik. Kali ini saya akan berkongsi dengan korang semua bagaimana virus boleh menyerang tanaman. Okey, sebelum tu, apakah jenis tanaman yang mudah terkena serangan virus? Tanaman yang mudah terkena serangan virus kebiasaannya adalah jenis yang kontan dan tidak mempunyai jangka penanaman yang tidak terlalu lama. Kebiasaannya 1 tahun, 1 tahun setengah ke bawah seperti cili, timun, terung, rock melon dan sebagainya. Jadi, kenapa virus suka dengan tanaman jenis ni? Tanaman ini mudah terkena serangan virus disebabkan tanaman jenis ini sentiasa mengeluarkan pucuk, bunga dan buah yang akan mengeluarkan bau aroma yang wangi serta menghasilkan manisan madu dan nutrien yang segar. Jadi, ia akan menarik serangga perosak untuk hinggap dan membuat sarang atau perumah pada tanaman ini. Ditambah pula dengan pembajaan yang tidak terkawal dan ia akan memburukkan lagi keadaan pokok tersebut. Apakah jenis virus yang kebiasaannya menyerang tanaman? Okey, terdapat beberapa jenis virus yang popular biasa menyerang tanaman kontan di Malaysia seperti Chili venus mottle virus, cucumber mosaic virus, tomato spotted white virus, melon yellow spot virus, eggplant mosaic virus dan sebagainya. Ada setengah tu seperti mozaik tembakau lah ataupun tobacco mosaic virus. Jadi virus ni akan menyerang tanaman yang kita tanam disebabkan ada ejen yang membawanya. Kebiasaan tanaman yang sudah terkena virus ini memerlukan orang yang pakar untuk mengenal pasti jenis virus apa yang menyerang tanaman tersebut. Kerana setiap serangan tersebut adalah berbeza. Okey, contohnya cucumber mosaic virus ataupun mosaic timun. Kalau kita dengar dari namanya, kita ingat virus ini cuma menyerang timun saja. Tetapi rupanya pokok cili, tomato dan lain-lain pun boleh terkena dengan serangan virus mosaic timun ini. Jadi, ia memang memerlukan orang yang mahir untuk mengenal pasti penyakit virus ini. Kebiasaannya di Malaysia, asal kerinting je orang akan sebut virus. Asal kerinting je orang akan sebut virus. Jadi tak boleh kita nak kata semua kerinting tu adalah virus. Kemungkinan kerinting tu disebabkan oleh serangan hama, terip,
kekurangan nutrien dan sebagainya. Jadi sebab tu kita memerlukan orang yang mahir untuk mengesahkan serangan ini adalah virus ataupun disebabkan oleh lain, supaya kita tak tersalah ambil tindakan. Terdapat beberapa faktor virus ini boleh tersebar dan menyerang tanaman. Jadi saya akan ulas faktor-faktor ini. Faktor yang pertama adalah daripada faktor biji benih. Sebelum kita semai biji benih, seharusnya kita memilih atau membeli biji benih daripada individu ataupun syarikat yang dipercayai serta proses pembuatan atau saringan biji benih mengikut SOP yang diakui sah oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Okey, kenapa saya kata pemilihan biji benih ni sangat penting? Kan? Sebab kebiasaannya apabila kita memilih biji benih yang orang kata main ikut beli je tanpa diakui sah oleh Jabatan Pertanian Malaysia ataupun syarikat yang tidak mengamalkan pertanian yang baik, kemungkinan biji benih yang korang tanam tu akan dijangkiti virus daripada induk dia. Sebab biji benih ni apabila induk dia telah terkena serangan virus, ia boleh menyebabkan biji benih ni terkena serangan virus. Okey, jadi pemilihan biji benih ni sangat penting kepada korang semualah supaya pada peringkat awal tak terkena serangan virus ini, dan apabila pokok tu makin membesar, dia tak akan menjadi punca kepada korang. Virus ataupun penyakit tanaman ni boleh merebak di dalam kebun korang. Jadi pemilihan biji benih itu adalah sangat penting. Kalau boleh carilah daripada sumber yang diperakui. Okey, cili bara hari keempat selepas semai. Faktor yang kedua pula adalah daripada serangan serangga perosak tu sendiri. Virus ini juga boleh merebak melalui serangga perosak yang boleh menjadi ejen penyebaran kepada virus tersebut. Jadi serangga perosak ini apabila ia menyerang tanaman, ia boleh menghisap ataupun menggigit ke dalam pokok yang kita tanam tu. Jadi ia sangat pentinglah untuk mengawal serangga tu. Antara contoh serangga yang membawa virus ataupun penyakit tanaman yang banyak ni, membawa penyakit tanaman ni adalah jenis whitefly ataupun lalat putih, kutu trip, aphid. Ini antara serangga perosak yang selalu membawa virus-virus dan penyakit tanaman. Dia bukan setakat sekadar membawa virus saja, tetapi ia mampu membawa kulat dan bakteria yang lain. Daripada kebun lain dia datang, lepas tu dia akan menyebarkan kepada pokok-pokok kita ni. Jadi mengawal serangga perosak ni adalah benda yang sangat penting kepada para petani. Untuk faktor yang ketiga pula adalah faktor serangan bakteria ataupun kulat. Okey, bakteria ni sebenarnya dia sudah terjangkit oleh virus ni. Jadi macam contohnya, sebagai contohnya lah adalah, okey, ada bakteria ni, virus sudah masuk ke dalam bakteria ni, dan bakteria ni dia akan masuk ke dalam saluran pokok yang diserangnya. Contoh kulat yang boleh membawa virus adalah macam reput akar dan layu bakteria. Dan kebiasaannya kita boleh lihat perubahannya dari segi pertumbuhannya. Pucuk baru akan mula kerinting ataupun mula mengkerikut apabila dia terkena serangan virus ini. Jadi sebolehnya untuk para petani buat semburan pencegahan untuk kulat ini ataupun pencegahan
percambahan spora supaya kulat ni tak merebak dan membawa virus ni kepada tanaman kita. Sebab selain daripada kesan bakteria tu sendiri, kulat tu sendiri, kesan virus ni juga pun kita dah tak mampu nak bendung. Jadi kena jaga kulat ni sebab benda ni bukan benda yang kita boleh nampak. Okey, untuk yang keempat pula adalah faktor alam alam semula jadi. Contohnya apabila berlaku banjir besar ataupun ribut, dia akan membawa kulat-kulat ataupun penyakit-penyakit yang ada sekali dengan virus ni pergi ke tanaman kita. Jadi faktor alam ni pun bukanlah kita boleh halang kan, tapi sebolehnya kita kena memikirkan juga bagaimana sekiranya berlaku faktor bencana alam ni, kita boleh untuk mengambil tindakan awal. Contohnya apabila banjir. Okey, apabila banjir tu air besar tu datang, dia akan membawa penyakit-penyakit ke dalam ladang kita. Sebab tu kebiasaannya apabila berlaku banjir besar, kebanyakan pokok akan mati ataupun terkena serangan penyakit dan virus ni. Jadi memang sangat pentinglah kita kena ada SOP apabila berlakunya banjir ataupun ribut ataupun sebagainya yang melibatkan bencana alam. Bagaimana kita nak menyusun kerja tu supaya kita dapat mencegah penyakit tu daripada merebak dan seterusnya membawa kepada kemusnahan yang teruk. Jadi kena ada SOP tu supaya musim akan datang kita dah dapat bendung semua penyakit dan virus ni. Dan ada segelintir juga pekebun ataupun penjual anak benih mengabaikan penjagaan anak benih lah. Dia jual benda tu kepada orang lain tapi dia tak menjaga benda-benda ni. Jadi penyakit ataupun virus ni daripada kebun dia datang ke kebun kita. Asalnya benda ni tak ada di dalam kebun kita, tiba-tiba ada. Jadi ini adalah salah satu faktor bagaimana penyakit tanaman ni boleh merebak lah. Dan ada segelintir juga pekebun ataupun penjual anak benih mengabaikan penjagaan anak benih lah. Dia jual benda tu kepada orang lain tapi dia tak menjaga benda-benda ni. Jadi penyakit ataupun virus ni daripada kebun dia datang ke kebun kita. Asalnya benda ni tak ada di dalam kebun kita, tiba-tiba ada. Jadi ini adalah salah satu faktor bagaimana penyakit tanaman ni boleh merebak lah. Sebolehnya ataupun petani sendiri itulah sebolehnya kalau anak benih ni diletakkan di dalam rumah hijau dan dilindungi dengan jaring serangga serta membuat kawalan penyakit dan perosak secara berkala. Penyebaran virus ni juga boleh merebak melalui kaedah memetik ataupun pruning daun menggunakan gunting ataupun memotong tangkal menggunakan kuku. Jadi contohnya kalau kita tengah pruning tu kan, okey, kita pruning pokok ni, pokok ni dah ada penyakit, kita potong. Gunting tu dah melekat dengan dia punya virus dan penyakit tanaman. Kita pergi potong pula pokok yang lain. Jadi dia akan menyebarkan penyakit itulah, virus tu. Sama juga ada setengah orang tu petani dia contohlah memetik hasil tanaman, dia menggunakan kuku. Macam contoh cili lah, dia potong pakai kuku. Kuku ni pun menyimpan virus yang pelbagai. Jadi apabila masuk ke dalam pokok yang terluka tu, kita potong pakai kuku tu, pokok tu terluka, virus tu akan masuk. Jadi ni ada kadangnya orang tak perasankan benda ni. Lepas tu ada lagi satu faktor manusia tu sendiri adalah kadang-kadang kita melawat ke kebun lain kan, daripada kebun orang lain. Kita kadang-kadang kita terlepas pandang ke benda ni. Dia melawat kebun lain, dia boleh dia berjalan melawat tu kan. Kadang-kadang spora dan penyakit tanaman ni, virus ni boleh melekat dekat kasut baju dia dan sebagainya. Lepas tu dia pergi ke kebun orang lain. Lepas tu tangan dia yang dengan tak cuci tu, dia pegang pokok ni, pegang. Jadi virus ni boleh melekat dekat situ lah. Lama-lama penyakit tanaman ni akan menyerang tanaman kita.
Dan lagi satu adalah faktor daripada penggunaan mesin. Contohnya, saya bagi contoh penyakit tanaman ni apabila menggunakan mesin. Contoh seperti jentuai padi. Dia akan menuai padi, kan? Bila menuai padi tu, penyakit dan virus ni dia dah ada dalam padi tersebut. Lepas tu masuk dalam mesin jentuai padi tu. Dia dah melekat dekat dinding-dinding semua jentuai padi tu, kan. Lepas tu apabila benih ni dibawa pergi ke kilang, dekat kilang ni pula melekat penyakit-penyakit dan spora ni. Dia akan bercampur dengan padi-padi yang tak tercemar lah, yang sihat. Jadi asalnya daripada satu bendang yang kena penyakit ni, bila masuk dalam jentuai, dia bergaul lagi, masuk dalam kilang, lepas tu bergaul lagi, akhirnya merebaklah penyakit ini dalam skala yang besar. Yang ni kita sangat takut ni. Okey, jadi ini adalah antara penyebab yang saya bagi ni adalah antara penyebab kenapa virus ni boleh merebak dengan sangat cepat. Dan ada pernah yang bertanya kepada saya, kalau isap rokok ni boleh ke virus ni menyebar? Biasanya virus dekat pokok, dekat rokok ni adalah biasanya virus jenis mozaik tembakau ataupun tobacco mosaic virus. Jadi kalau jawapan ikut logik saya lah, ia tak akan merebak sebab virus tersebut memerlukan perumah untuk hidup dan untuk membiak dan untuk terus hidup. Jadi kalau tembakau tu dah kering, mana dia nak boleh hidup? Lepas tu kena bakar pula tu. Jadi peluang untuk dia hidup bagi saya tu adalah sangat tipis lah. Lagipun jarang dengar mozaik tembakau ataupun tobacco mosaic virus ni dia menyerang tanaman di Malaysia. Sebab kebanyakannya macam pokok cili, jarang sekali saya dengar mozaik tembakau ni menyerang tanaman kita, ataupun dia menyerang tanaman timun dan sebagainya. Perkongsian ringkas saya ni tentang kenapa penyakit ataupun virus ni boleh merebak dengan cepat akan memberi manfaat kepada korang semualah dalam mengenal apa itu virus tanaman, penyakit tanaman ya. Jadi untuk video akan datang saya akan berkongsi bagaimana hendak mencegah dan mengawal penularan virus ni. InsyaAllah kalau ada rezeki lah. Pada korang semua boleh tonton video pertanyaan saya yang lain. Jika ada kurang faham atau kemusykilan, cuba tengok video ni banyak kali atau ajukan pertanyaan dekat bahagian komen ni lah, bahagian dekat komen bawah ni kan. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Jadi sebelum mengakhiri video saya kali ni, saya harap korang semua boleh tekanlah butang like dan subscribe dan share kepada orang lain supaya apa yang korang tahu, diorang pun tahu tentang tanaman ini. Oh ya, dan lagi satu, jangan lupa tekan butang loceng tu supaya setiap kali ada video baru daripada saya, korang akan menjadi orang yang pertama lah menonton video saya ni dan tak terlepas update daripada saya. Jangan lupa follow Facebook saya, Nur Amirul Nazmi. Jadi terima kasih kerana menonton video saya. Saya Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.